Niat hadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah kepada roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para masyayikh, khasnya kepada pengarang kitab Aqidah Tahawiyah bagi Al-Alim Al-Allamah Abi Ja'far Ahmad ibni Muhammad At-Tahawi rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cuba baca ibarat dia. Akibat bagi pelaku dosa besar. Wa ahlul kabair. Wa ahlul kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. Baik, kita sampai pada perbahasan mengenai akibat bagi pelaku dosa besar. Wa ahlul kabairi. Wa ahlul kabairi, ahli itu maksudnya orang-orang lah. Al-kabair jamak bagi kabir. Kabir artinya daripada maknanya besar lah. Al-kabair jamak maknanya besar-besar. Maksudnya yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa besar. Ahli yang melakukan dosa besar min daripada ummati, kalangan umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, finnari, berada di dalam neraka. Ini orang-orang beriman daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa-dosa besar seperti minum arak, membunuh, berzina, sebagainya. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. La yakhluduna, tidak kekal mereka itu di dalamnya. Iza matu, apabila mereka mati. Wa hum muwahhiduna, dan mereka ketika mati itu dalam keadaan mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau dia mati sebagai orang Islam, selagi mana di Islam, tentulah dia mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun dia melakukan dosa besar, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka akibat pelakuan dosa-dosa mereka, tetapi mereka tidak akan kekal. Jadi selepas disiksa, diazab, maka mereka akan dikeluarkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa illam yakunu taibina ba'da allaqullaha arifina mu'minina. Walaupun mereka, wa illam yakunu, walaupun mereka itu hal keadaan mereka tidaklah sebagai orang yang bertaubat, taibina, walaupun mereka tak sempat bertaubat. Ini waktu mereka mati tu, mereka mati dalam keadaan melakukan dosa contohnya. Tapi dia melakukan dosa besar, dia tidak menyebabkan seseorang tu terkeluar daripada agama Islam. Faham tak? Macam setengah golongan, macam golongan Mu'tazilah, mereka kata orang yang melakukan dosa besar maka jadi kufur. Faham tak? Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka tidaklah terkeluar daripada agama Islam. Mereka hanya akan diazab akibat pelakuan dosa mereka itu, tetapi mereka tidak akan kekal di dalam neraka itu. Walaupun mereka mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Walaupun mereka tidak bertaubat setelah mereka bertemu Allah, dalam keadaan mereka mengenal Allah dan beriman kepadanya. Ini dia mati itu dalam keadaan sebagai orang yang Islam. Sebelum tu dia dah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dah beribadat kepadanya, dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi sifat-sifatnya. Jadi walaupun mereka melakukan dosa-dosa besar, mereka mati dalam keadaan tak sempat bertaubat sekalipun, mereka tetap diterima keimanan mereka, tetapi ada bawa dosa lah, dan kenalah diazab sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Arifina mu'minina, jadi mereka mati itu walaupun tak sempat bertaubat, tetapi mereka mati dalam keadaan mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, arif, dan mu'minina, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hum fi masyiatihi wa hukmihi,
in syaa'a ghafara lahum wa 'afa 'anhum bifadlihi kama dzakara 'azza wa jalla fi kitabih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Jadi wahum, dan bagi mereka itu, untuk mereka itu, yakni orang yang mukmin yang melakukan dosa besar itu, fi masyiatihi, berada dalam kehendak perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Masyiah artinya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, iradah Allah Taala. Mereka tu terletaklah keputusan mereka tu dalam pada kehendak Allah Taala, wa hukmihi, dan apa keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. In syaa'a, jikalau dia kehendaki, syaa'a tu fi'il madhi. Nampak? Mana huwa dhamir fa'il dalam syaa'a tu. Faham? In syaa'a, jikalau dia berkehendak. Masyiah tu daripada perkataan syaa'a lah. Nampak? In syaa'a, jikalau dia berkehendak, yakni jikalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendaki, ghafara lahum, dia akan mengampunkan bagi mereka. Ghafara fi'il madhi juga. Huwa dhamir fa'il dia. Lahum maknanya untuk mereka. Mereka tu hum, untuk orang beriman yang berdosa tadi. Wa afa, afa pun fi'il madhi, memaafkan. Dia telah memaafkan. Mana huwa dhamir fa'il dia. Dan dia telah memaafkan anhum, daripada mereka, bifadlihi, dengan fadal, kekurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau Allah Taala nak ampunkan orang-orang beriman yang berdosa, walaupun dosa besar sekalipun, itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, atas iradah Allah Subhanahu Wa Taala, atas masyiah dia dan hukum dia, hikmah dia, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kama zakara, sebagaimana yang telah diperingatkan. Zakara pun fi'il madhi, huwa dhamir fa'il, maknanya dia telah mengingatkan, memperingatkan. Kama zakara, sebagaimana. Kama tu sebagaimana. Azza wa jalla, zakara azza wa jalla, mana zakara huwa tu Allah lah, azza wa jalla tu mana sifat bagi Allah Ta'ala. Kama zakara huwa azza wa jalla, maksudnya fi kitabihi, di dalam kitabnya. Mana dalam fi'il madhi tu huwa tu tersembunyi, tak? Dhamir tu tersembunyi, kita kena tengok dia punya bentuk kalimah tu. Zakara, zakara ke zakaru ke. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Dan dia mengampunkan, dan dia akan mengampuni dosa ma duna zalika, yakni dosa yang selain daripada syirik Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Duna zalika tu maksudnya selain daripada itu, selain daripada dosa syirik, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Tapi siapa yang syirik kepada Allah Ta'ala, tiada keampunan, maka jadi musyrikin lah, jadi kafir lah. Jadi kalau selagi seseorang tu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah berhak, berkuasa untuk memberi kemaafan, keampunan bagi siapa yang dikehendaki. Wa in syaa'a, dan jikalau dikehendaki, azabahum fin nari bi'adlihi, dia akan mengazab mereka di dalam neraka dengan keadilannya, dengan sifat adilnya. Tahu tak? Summa yukhrijuhum minha birahmatihi wa syafa'ati syafi'ina birahmatihi. Summa yukhrijuhum minha birahmatihi, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan mereka. Yukhriju, akhraja yukhriju, akhraja fi'il madhi, yukhriju fi'il mudhari', huwa dhamir fa'il, hum dhamir maf'ul. Maksudnya kemudian dia akan mengeluarkan mereka, minha, ha tu untuk an-nar, daripada neraka. Maksudnya dia akan mengeluarkan mereka daripada azab siksanya di dalam neraka, birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Nampak? Wa syafa'ati syafi'ina min ahli ta'atihi summa yab'asuhum ila jannatihi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmatnya tadi tu, dia akan memberikan syafaat menerusi orang-orang yang dibolehkan memberi syafaat, antaranya nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, alim ulama, dan hafiz-hafiz Quran, syuhada, kan? Begitu juga sehingga orang-orang beriman pun boleh memberi syafaat kepada antara satu sama lain. Min ahli ta'atihi, nampak, daripada kalangan ahli
taat. Summa yab'atsuhum ila jannatihi, kemudian dia akan membangkitkan mereka menuju ke syurganya. Ya. Wazalika, dan yang demikian itu, bi anna Allah Ta'ala, kerana dengan sesungguhnya bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi. Tawalla ini daripada perkataan wali, wala artinya apa? Maknanya wali itu sebagai orang yang membantu. Faham tak? Tawalla ahla ma'rifatihi, mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadi penolong, akan menolong, membantu orang-orang yang ahli makrifat, orang yang mengenali makrifat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Nampak? Walam yaj'alhum fid daraini ka ahli nukratihi, dan dia tidak akan menjadikan mereka di dalam dua-dua kehidupan di dunia dan di akhirat ni seperti orang-orang yang ingkar. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa melayan orang-orang yang mengenalinya. Ini di kalangan orang-orang beriman tu dengan layanan yang baik, yang mulia. Nampak? Tidak seperti mana Allah layan orang-orang kafir. Di dunia lagi Allah Ta'ala dah tunjukkan kebencian Allah Ta'ala kepada mereka. Begitu juga di dalam akhirat. Kemudian dia akan mengeluarkan mereka daripada neraka dengan rahmatnya dan dengan syafaat para pemberi syafaat dari kalangan orang-orang yang ahli taat kepadanya. Kemudian dia akan menghantarkan mereka ke syurganya. Yang demikian itu adalah kerana Allah Ta'ala menolong orang-orang ahli makrifat yang mengenalinya, dan dia sekali-kali tidak akan menjadikan untuk mereka dalam kedua-dua kehidupan di dunia dan di akhirat sama seperti orang-orang yang ahli ingkar, yang mana mereka tidak mendapat petunjuk. Nampak? Allazina khabu min hidayatihi, yang mana mereka itu jauh daripada mendapat petunjuk, tidak mendapat petunjuk, bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hidayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walam yanalu min wilayatihi, dan mereka itu tidak memperoleh bahagian daripada wilayat, pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wali itu artinya penolong. Isim fa'il, penolong. Wala artinya tolong. Jadi dia maksud penolong ni ataupun maksud dia membawa maksud apa? Kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, penghampiran dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu semuanya ahli-ahli wali-wali Allah Ta'ala lah. Dia beriman dan dia bertakwa, makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ya waliyal islami wa ahlihi thabbitna 'alal islami hatta nalqaka bihi. Ya Allah, wahai, kan Allah pun ada asma' dia yang nama al-wali, kan? Mana Allah Ta'ala juga adalah wali. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah menjadi penolong bagi orang-orang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati, yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan, zulumat, ilan nur, menuju kepada cahaya, petunjuk. Nampak? Jadi Allah Ta'ala wali bagi orang beriman. Begitu juga orang beriman adalah wali. Wallazina amanu, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wallazina kafaru wa awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir, mereka aulia-aulia mereka, penolong mereka adalah taghut. Mereka selalu minta dengan berhala-berhala mereka, penguasa-penguasa yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Jadi orang beriman tu wali mereka adalah Allah. Manakala orang kafir, wali mereka adalah taghut. Jadi wahai Allah, Tuhan yang menjadi penolong agama Islam, waliyal Islam. Nampak? Allah Ta'ala adalah yang memelihara agama Islam, yang menolong agama Islam. In tansurullah yansurkum. Kalau kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu, kan? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi kalau kita bantu agama Islam, maksudnya kita membantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membantu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah pun akan membantu kita. Mana Allah Ta'ala gunakan kita untuk membantu agama dia. Nampak?
wa ahlihi, dan orang-orang yang menjadi ahli agama Islam. Ini penganut umat Islam lah. Sabbitna 'alal Islam, tetapkanlah, teguhkanlah kami atas agama Islam, hatta nalqaka bihi, hatta sehinggalah nalqaka maksudnya apa? Kami bertemu. Nalqa daripada perkataan liqa, ila liqa, sehingga bertemu lagi, kan? Ataupun mulaqat maksudnya bertemu. Talaqi maksudnya kita belajar berhadapan dengan guru, kan? Bertalaqi. Nalqa maksudnya kami bertemu kau. Nampak ka kat belakang. Hatta nalqaka bihi, sehinggalah kami bertemu engkau dengannya. Hi itu untuk agama Islam, maksudnya kami bertemu engkau dengan membawa agama Islam ni. Wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblati wa ala man mata minhum. Dan kami melihat, maksudnya menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, wa nara as-salata khalfa kulli barrin, kami melihat bahawa bersembahyang di belakang setiap orang yang barrin, artinya apa? Orang yang baik, ya. Orang yang soleh. Faham tak? Laisal lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra artinya apa? Kebaikan. Lan tanalul birra, tidak akan sampai kebaikan hinggalah kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tanalu artinya tidak akan sampai apa kebaikan yang kamu buat tu. Lan tanalul birra, al-birra kebaikan, hatta sehinggalah tunfiqu, kamu menafkahkan, mimma tuhibbun, daripada apa yang kamu cintai. Jadi apa kata Syekh tadi? Wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin, dan kami melihat bahawa solat di belakang setiap orang yang soleh dan orang-orang yang fajir. Fajir artinya orang-orang yang melakukan dosa. Faham tak? Maknanya apa? Kami melihat bahawa, kami berpandangan bahawa boleh bersolat di belakang setiap orang yang soleh, yang melakukan kebaikan. Kulli barrin tu artinya orang-orang soleh yang melakukan kebaikan-kebaikan lah. Wa fajirin, dan orang-orang fajir yang melakukan kesalahan, dosa, maksiat ke apa ke. Boleh, kalau dia jadi imam pun boleh kita semayang belakang dia. Sebab apa? Dia tetap orang beriman, bukannya orang kafir. Faham tak? Dari kalangan ahli qiblah. Wa ala man mata minhum, dan dibolehkan bersolat ke atas. Wa ala tu maksudnya bersolat ke atas. Bersolat ke atas tu maksudnya bersolat ke atas jenazah. Faham tak? Bersolat ke atas. Wa ala man mata minhum, dan dibolehkan bersolat jenazah ke atas mana-mana di kalangan mereka yang meninggal dunia. Ini kalau orang Wahabi ke, macam Wahabi tu kita tak kata dia kafir. Faham tak? Dia tetap ahli qiblah, cuma dia ahli bid'ah saja. Jadi ahli bid'ah dia tidak menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. Faham tak? Maka kita tetap boleh bersolat di belakang mereka ataupun menyembahyangkan jenazah mereka. Faham? Wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara, dan kami tidak menetapkan, wala nunazzilu ahadan minhum, seseorang pun dari kalangan mereka, jannatan, dengan balasan syurga, wala nara, dan tidak pula kita tetapkan mereka itu
mendapat balasan neraka. Yang ni setiap orang-orang yang Islam yang mati tu, ya, walaupun mereka fajir sekalipun, ya, kita tak boleh tetapkan dia ni pasti masuk neraka. Kalau orang-orang yang soleh, kalau dia mati sekalipun, kita tak boleh kata dia ni pasti masuk syurga ni, ahli syurga ni. Sebab apa? Kita tak tahu bagaimana perhitungan yaumil mahsyar kelak. Faham tak? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu apa yang terkandung di dalam hati dia, niat dia, segala amalan kebaikan-kebaikan dia selama hidup dia. Kita tak boleh nak kata dia ni orang soleh ni kan. Walaupun kita nampak ramai orang soleh semayang jenazah dia, kita tak boleh kata nak dia ni pasti ahli syurga dah. Tak boleh, kita tak tahu. Begitu juga kalau orang-orang yang dah melakukan dosa, pemaksiat contohnya, penderhaka, pengkhianat sekalipun, ahli bid'ah sekalipun, kita tak boleh nak kata dia ni pasti masuk neraka. Kerana kita tak tahu apakah ketetapan yang sebenar yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wala nashhadu alaihim bikufrin wala bisyirkin wala binifaqin ma lam yazhar minhum syai'un min zalika wa nazaru sarairahum ila Allah Taala. Nampak? Jadi wala nashhadu alaihim bikufrin, dan kita tidak bersaksi ke atas mereka dengan kekufuran. Ini kita tidak berpandangan bahawa mereka itu sebagai orang yang kufur. Ini orang yang beriman walaupun mereka fajir, melakukan dosa, kita tak boleh tengok mereka itu sebagai kafir. Faham tak? Wala bisyirkin, dan tak boleh pandang mereka sebagai orang-orang yang mensyirikkan Allah. Wala binifaqin, dan kita tak boleh anggap mereka itu sebagai orang munafik. Faham tak? Sebab apa? Orang munafik kan lagi teruk siksaan dia daripada orang kafir. Jadi kita tak boleh ada sangkaan-sangkaan yang sedemikian. Faham tak? Dan kami tidak menyaksikan atas mereka, yang mereka tu ini orang beriman, orang yang soleh ataupun orang yang fajir tadilah. Walaupun mereka tu dah jadi imam semayang ke ataupun sebagai jenazah ke, maka kita kena semayang ke atas mereka kan. Maka kita tak boleh anggap mereka ni, kalau kadang-kadang kalau kita jenis ta'asub tu, kita nampak ya Syiah ni dia dah kafir dah ni, kita tak mau semayang jenazah dia. Tak boleh lah, sebab Syiah pun ahli kiblah juga. Tak? Begitu juga kita tak boleh anggap mereka itu sebagai orang musyrikin. Faham tak? Dan tak boleh anggap mereka itu sebagai orang munafikin sehingga tak mau semayang jenazah mereka. Selagi mana tidak terzahir pada kita jelas-jelas, terang-terang mereka sembah berhala, mensyirikkan Allah ataupun melakukan kekufuran yang nyata, murtad keluar daripada agama Islam tu sebagainya, ataupun benar-benar menunjukkan sifat munafiknya, maka itu kalau dah jelas tu kita bolehlah nak hindarkan. Dan tiada sebarang kemunafikan selama mana belum terzahir daripada mereka sesuatu dari perkara yang sedemikian. Wa nazaru sarairahum ila Allah Taala, dan kami serahkan segala isi hati mereka. Sarair tu maksudnya segala rahsia-rahsia hati mereka tu yang tersembunyi pada mereka tu, kita serah pada Allah Taala. Allah yang lebih berhak untuk buat penilaian, penghakiman atas mereka. Wala naras sayfa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa man wajaba alaihi sayf. Wala naras sayfa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kami melihat bahawa, kami berpandangan bahawa tidak sepatutnya digunakan pedang ke atas salah seorang daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan seseorang yang memang wajib ke atasnya untuk dibunuh dengan pedang. Contohnya, maksudnya kita berpandangan, maksudnya pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh mengangkat pedang tu, maksudnya kita tak boleh nak bunuh seseorang, sesiapa pun daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia ada pengertian yang khusus dan pengertian yang umum. Kalau pengertian yang khususnya, umat dia maknanya
setiap orang yang beriman tu lah, kan. Tapi seluruh umat manusia ni semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Jadi kita tak boleh sebarang-sebarang nak bunuh mereka, melainkan dah ada ketetapan yang perlu dilaksanakan hukuman mati ke atas mereka. Contohnya mereka ada bunuh orang, maka hukum mati lah. Kan? Kalau mereka tak bunuh orang, mereka masih lagi dengan agama mereka, tak apa, dia bayar jizyah aja, bayar cukai kepala aja. Tak boleh kita nak bunuh dia. Bila dia bayar cukai kepala dia, bayar jizyah, kita tak boleh nak kacau diri dia, harta dia, keluarga dia. Kita tak boleh nak ancam apa-apa. Macam mana jizyah? Jizyah tu maksud macam bayar cukai lah, tax lah. Bayar kepala. Cukai kepala, tax. Mana macam kita bayar zakat kan, setiap tahun kan orang Islam dia ada bayar zakat kan. Zakat setiap orang, maknanya zakat sendirian tu zakat fitrah kan, seorang RM7 contohnya kan. Itu tax, macam itu tax kita dalam agama lah. Maknanya dengan pendapatan kita zakatkan untuk agama. Tapi kita tak istilahkan dia sebagai tax. Kita istilahkan dia sebagai zakat. Sebab apa? Dia penyucian bagi harta. Tapi istilah ahli dunia ni dia anggap itu macam tax lah. Mana? Jadi selagi mana orang kafir mereka kalau ni dalam pemerintahan negara Islam lah. Kalau macam di Madinah tu ada orang-orang Yahudi yang bukan Islam, maka mereka kena bayar jizyah, cukai kepala. Maknanya setiap tahun dia kena bayar lah cukai kepala setiap seorang tu. Contohnya kan, ketetapan tu maknanya Amirul Mukminin lah akan buat ketetapan berapa banyak cukai kepala yang perlu dibuat, dibayar jizyah tu. Jadi kita tak boleh nak bunuh sesiapa pun, melainkan kalau dah jelas wajib ke atasnya dibunuh. Wajib alaihi saif. Contohnya dia kalau dia ada bunuh orang, maka hukum bunuh lah. Kan? Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati amurina wa in jaru. Apa dia? Wala naral khuruj, ini masuk bab pada larangan memberontak terhadap pemimpin. Maksudnya kita tidak boleh membuat pemberontakan yang keras terhadap pemimpin. Maksudnya pemberontakan tu dah masuk melibatkan senjata lah. Bukan setakat berhujah dengan kata-kata lagi dah. Maksudnya dah buat pemberontakan tu menggunakan senjata nak menjatuhkan. Maksudnya ada pengikut, ada tentera yang menjatuhkan pemimpin tersebut. Ya. Jadi itu ditegah dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim. Dan kami tidak berpandangan bahawa harus keluar memberontak ke atas para imam pemerintahan dan para pemimpin urusan kami, yakni para penguasa, walaupun mereka melakukan kezaliman. Wa in jaru, maksudnya walaupun mereka itu, jaru artinya orang yang melakukan kezaliman. Wala nad'u alaihim, dan kami tidak mendoakan keburukan ke atas mereka. Sebab nad'u alaihim maksud ke atas mereka, maksudnya doa keburukan lah. Faham tak? Wala nanza'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla fariidatan ma lam ya'muru bi ma'siyatin. Dan kami tidak berlepas tangan. Wala nanza'u yadan, kami tidak berlepas tangan min ta'atihim, daripada mentaati mereka. Mana selagi mana pemerintah tu membuat satu arahan, maka kita perlu taat. Faham tak? Kita tidak boleh ingkar. Kita tak boleh berlepas tangan dari mentaati mereka. Mana kita kena sentiasa peka apakah arahan-arahan daripada pemerintah ni. Faham tak? Pemimpin-pemimpin kita. Kalau macam tu Tak, selagi mana kita kena tengok tu.
wa nara ta'atahum, dan kita melihat, kita berpandangan bahawa mentaati mereka min ta'atillahi azza wa jalla adalah seumpama kita mentaati Allah Ta'ala. Faridatan, ianya adalah satu kefarduan, yakni satu kewajiban yang besar ke atas diri kita untuk mentaati pemerintah kita. Faham tak? Malam ya'muru bima'asiyatin, selagi mana dia tidak memerintahkan kita, menyuruh kita dengan perkara-perkara maksiat. Kalau contohnya dia perintahkan kita vaksin ke apa itu, mana kita seharusnya kita taat lah. Melainkan kalau kita tak boleh nak taat, macam kita ada banyak alasan sakit itu ni, kita tak mau kena tipu ke, tapi selagi mana ianya tidak menyuruh kita buat maksiat, kita harus taat. Macam contohnya bila pemerintah kita agung kan, dia dah buat keputusan nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi pemimpin, Perdana Menteri. Kita taat je lah. Jangan kita nak berontak pula lagi, tak puas hati. Itu dah terkeluar lah daripada landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham? Betul, orang berilmu dia diam je, terima je lah, sebab itu dah keputusan daripada pemimpin kan. Sebab apa? Mentaati ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, maksudnya yang memegang urusan kamu. Jadi urusan kamu tu maksudnya urusan negara. Kalau urusan negara, maksudnya kita punya inilah pemimpin negara lah. Kalau urusan dalam keluarga, maka kita kena taat pada ketua keluarga lah, ayah kita. Kemudian kita tengoklah kalau tempat kerja kita ke, dalam organisasi kita, siapa ketua, kita kena taat lah. Macam kalau dekat dalam sekolah, kita kena taat pada guru kita lah. Ataupun siapa ketua kelas tu, kita kena ikut lah. Kalau dalam mesyuarat, kita kena ikut lah siapa pengerusi, chairman dia dah buat keputusan, kita taat lah. Faham tak? Jadi itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak boleh kita nak nak memberontak atas satu-satu keputusan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Faham tak? Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afati, dan kita sentiasa mendoakan untuk para pemimpin ini dengan kebaikan dan keselamatan, dan terpelihara daripada keburukan dan kejahatan. Nampak? Tak boleh kita doa minta Allah kau jatuhkanlah pemimpin kami ni. Melainkan kalau dia dah melakukan kezaliman yang dahsyat sangat, bolehlah. Kita pun dah tak tahan, semuanya habis dizalimi. Itu dan dia mula menyuruh kita kepada perkara-perkara maksiat. Maka bolehlah kita, itu pun dilarang kita memberontak lagi. Kita doa dulu. Kan kita nak memberontak macam mana? Satgi kan dia guna tentera dia, senjata-senjata habis, semua dibunuhnya. Betul tak? Ittiba' mengikut ahli sunnah wal jamaah, wa nattabi'us sunnata wal jama'ata. Dan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita ittiba' mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Ya, ahli sunnah wal jamaah ni adalah satu jemaah lah, satu kelompok yang besar, satu kelompok yang menuruti ajaran sunnah baginda Rasulullah SAW dan hidup secara berjemaah. Maksudnya kita bukan ada pandangan yang individualistik. Faham tak? Kita bersikap konsensus. Maknanya kita ada kesepakatan dalam setiap amalan-amalan syiar Islam tu. Itu juga dalam pengurusan agama, dalam amalan ibadah, semuanya kita lakukan berjemaah. Solat berjemaah, haji dilakukan berjemaah. Tak? Wa nattabi'us sunnata wal jama'ata, dan kami ittiba' mengikuti as-sunnah dan al-jamaah. Di as-sunnah itu apa? As-sunnah itu maksudnya yang berpegang dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan, ya.
yang berpegang dengan amalan-amalan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bukan setakat dia hanya ada panduan teks, tapi dia ada panduan praktikal. Panduan praktikal dia ambil daripada mana? Daripada guru dia. Dia tengok macam mana guru dia. Faham tak? Mana bukan setakat dia belajar pakai teks saja. Faham tak? Sebab sunnah tu dia menerusi kedua-dua. Kalau zaman sahabat dulu mungkin teks tak ada. Tapi dengan dia orang tengok, dia orang sahabat-sahabat tengok sendiri macam mana Rasulullah sembahyang, ambil wuduk dan sebagainya. Betul tak? Jadi itu dah cukup kuat. Sebab tu sahabat-sahabat kedudukan mereka tinggi. Tabi'in, riwayat pada sahabat dan tabi'in tulis. Faham tak? Jadi kelompok yang beriman dengan Allah dan Rasul dan berpegang dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dinamakan al-jamaah. Faham tak? Wa najtanibu asy-syuzuza wal khilafa wal firaqah wal firqah. Wa najtanibu ijtanaba yajtanibu. Ijtinab maksudnya menjauhi, ya. Wa najtanibu, dan kami menjauhkan diri kami daripada apa? Asy-syuzuza. Asy-syuzuz artinya apa? Kegelinciran. Sebab apa? Kalau kita tak duduk dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah ni, akidah kita boleh tergelincir. Faham tak? Dengan fahaman-fahaman yang menyesatkan. Jadi kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kegelinciran pada akidah. Sebab apa? Akidah ni sekarang ni banyak kerosakan-kerosakan berlaku. Sebab orang terlalu banyak informasi dan banyak informasi salah yang tersebar. Kan? Wal khilafa, dan kita mohon menjauhi daripada sebarang perselisihan pendapat. Faham tak? Kita ahli sunnah wal jamaah ni kita kesepakatan pendapat. Sebab tu dipanggil ahli sunnah wal jamaah, ijma' ummah. Nampak? Dia ijma' maksud kesepakatan, konsensus. Kita tidak, walaupun ada perbezaan pendapat, tapi perbezaan pendapat yang bersifat rahmat. Maknanya untuk melihat manakah lebih utama dan manakah yang kurang utama. Itu aja. Tapi pada perkara usul-usul semuanya kita sama. Semayang semua 5 waktu. Puasa semua bulan Ramadan. Haji semua dekat Mekah. Mana ada haji ke satu mazhab tempat lain? Tak ada. Betul tak? 2 kalimah syahadah pun sama. Itulah maksudnya. Kita bersatu, ijma', dan kita menjauhi perselisihan pendapat. Wal firqah, dan daripada perpecahan. Jadi sebab tu kita namakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, yang berjemaah. Sebab sahabat-sahabat pun hidup berjemaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nuhibbu ahlal adli wal amanati, dan kami mengasihi, mencintai. Siapa? Mencintai ahli-ahli adl, ahlul adl, yakni orang-orang yang adil, wal amanah, dan orang-orang yang amanah. Adil tu maksudnya apa? Yang menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai pada tempatnya. Lawan bagi sifat adil, sifat zalim. Maknanya sifat zalim tu apa? Menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesuai pada tempatnya. Zalim lah. Jadi kita bagi orang-orang yang adil dan orang-orang yang amanah tu, maksudnya dia memikul tanggungjawab dia dan laksanakan tanggungjawabnya dengan sempurna, tu amanah. Kan? Maka kita kena ada kasih sayang pada mereka, mencintai mereka. Wa nubghidu ahlal jawri wal khiyanah, dan kita seharusnya membenci terhadap orang-orang yang ahlal jur, jaru tadi kan. Jur artinya orang-orang yang jurum. Jurum maksudnya melakukan kesalahan, dosa, orang yang zalim. Ahlul jawr maksudnya orang-orang yang zalim, wal khiyanah, dan orang-orang yang suka buat khianat ni kita kena benci mereka ni. Sebab Allah Ta'ala pun benci mereka, maka kita benci lah. Kemudian apa lagi? Wa naqulu Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmuhu.
wa naqulu Allahu a'lamu fima ishtabaha alaina ilmuhu. Dan kami mengatakan bahawa Allah lebih mengetahui fima, dalam apa-apa perkara ishtabaha alaina, yang menjadi kesamaran ke atas kami. Ishtabaha mutasyabbihat, kan, yang samar-samar. Fima ishtabaha alaina. Jadi Allah lebih, kita berkatakan, maknanya kita punya prinsip apa? Allah lebih mengetahui tentang perkara-perkara yang samar pada kita, tentang ilmunya. Faham tak? Contohnya macam tangan Allah, wajah Allah, Allah, sifat istawa bagi Allah Subhanahu Wa Taala tu apa? Maksud kita tak tahu. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ayat-ayat yang mutasyabbihat tu hanya Allah Taala yang mengetahuinya. La ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tiada siapa pun yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih mengetahui. Bagi kita orang yang berilmu, orang-orang yang rasikhin, warasikhuna fil ilmi, mereka itu serahkan pemahamannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ilmu 'inda Allah. Wa naqulu Allahu a'lamu, dan kita mengatakan bahawa Allah lebih mengetahui tentang fima ishtabaha alaina, tentang apa yang samar ke atas kami, ilmuhu, pengetahuan tentangnya. Wa naral masha 'ala al-khuffaini fi as-safari wal hadari kama jaa fil asari. Dan kami melihat bahawa harus al-masha 'ala al-khuffain. Masah 'ala al-khuffain ni menyapu di atas dua khuf. Menyapu di atas dua khuf ni. Khuf ni dia adalah stoking kulit. Dia adalah stoking kulit, yang mana jikalau kita dah berwuduk, kemudian kita pakai khuf, stoking kulit tu dia kena melebihi paras buku lali ni lah, atas buku lali ni lah, stoking kulit. Jadi kalau kita dah ambil wuduk, kita pakai khuf tu, kalau wuduk dah terbatal dengan ada kecil, mana kita tak buang air besar, maksudnya hanya kentut ke apa ke, maka kita nak mengulangi ambil wuduk tu, kalau kita buang air besar pun, kita bukannya perlu buka kaki, kita hanya basuh bahagian dubur saja, betul tak? Atau kita terkencing ke, maka kita, kalau kita tak buka stokin tu, kita nak ambil wuduk lagi, kita tak payah buka stokin tu, kita hanya sapu di atas, sapu di bahagian atas. Wa mashu 'ala al-khuffain, hanya sapu di atas khuf sahaja. Sekali sapu saja, mana sebelah kanan tu, sebelah kiri itulah. Sebab pakai stoking kulit tu, sebagai pakai stoking kulit tu, maka kita tak perlu nak basuh kaki kita. Keadaan tu waktu bila? Selalunya waktu musim sejuk, kan? Selalu musim sejuk kan kita pakai stokin. Jadi orang Arab tu dia ada stoking kulit, khuf. Jadi bila kalau dah basuh kaki kan lagi sejuk. Jadi nak mengelakkan kesejukan tu, maka mereka pakai stoking kulit tu. Dan untuk bahagian kaki tu hanya sapu je, tak payah nak basuh kaki tu. Faham tak? Ataupun bila mana seorang tu berada dalam hal keadaan musafir, dalam perjalanan, kan, mungkin air terhad, kan, jadi kadang-kadang dalam perjalanan tu mungkin panas ke sejuk ke, perubahan cuaca tu, kan, kadang kita malas nak buka kasut. Jadi kita hanya dah ambil wuduk tu, maksudnya kita dah pakai khuf tu, kita kalau terbatal, kita hanya bahagian lain tu kita ambil wuduk macam biasa, cuma bahagian kaki tu tak perlu basuh, kita hanya sapu saja, macam kita sapu atas kepala. Wamsahu bi ru'usakum, masahkan kepala kamu, kan, begitu juga. Wa mashu 'ala al-khuffain, masah artinya sapu di atas dua khuf. Jadi waktu ayah dulu di Pakistan dulu, waktu belajar memang ayah selalu pakai khuf. Jadi kalau kita pakai khuf, kalau kita bukan dalam keadaan sebagai musafir, kita hanya boleh pakai khuf tu, dia hanya untuk tempoh 1 hari 1 malam. Lepas 1 hari 1 malam kita kena buka stokin tu, khuf tu balik, kita ambil wuduk macam biasa balik. Lepas tu baru pakai balik. Baru untuk 1 hari 1 malam boleh pakai. Kalau musafir boleh 3 hari 3 malam. Tak perlu buka stokin tu. Faham tak? Itu kelebihan untuk musafir.
Jadi orang-orang Syiah mereka tak 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 apa tidak beramal dengan perkara ni. Faham tak? Jadi sebab tu Imam Tahawi ni memasukkan kenyataan ni di dalam kitab akidah ni, padahal ini adalah bab fiqh. Faham tak? Ini adalah bab fiqh. Tapi dia masukkan di sini untuk menunjukkan perbezaan. Kita bukan orang Syiah. Faham tak? Kita bukan orang Syiah. Sebab apa? Imam Abu Hanifah dia orang Kufah. Orang Kufah ni dia tempat center orang Syiah. Faham tak? Imam Abu Hanifah Al-Kufi dia orang Kufah, tapi dia duduk tempat center orang Syiah. Faham tak? Jadi untuk mengelakkan pandangan-pandangan yang negatif terhadap Imam Abu Hanifah, maka kita perlu jelaskan bahawa Imam Abu Hanifah bukan Syiah. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun dia duduk dekat dalam center Syiah. Faham? Jadi kita berpandangan bahawa al-masha 'ala al-khuffaini fi safari wal hadari, bahawa harus menyapu atas dua khuf ketika dalam perjalanan safar pun boleh. Ini kalau safar musafir kita 3 hari 3 malam kita boleh. Dan ketika dalam hadir tidak bermusafir sebagaimana yang telah datang pada keterangan hadis. Sebab apa ada dalam hadis-hadis Rasulullah menggunakan khuf, sahabat-sahabat menggunakan khuf. Stoking kulit. Kita pernah tengok kat TikTok ada. Khuf. Dia orang Mesir. Dia orang Malaysia dia belajar kat Mesir. Ada jual kat Strip Taling ada jual. Okey, kemudian wal hajj wal jihad madiyani ma'a ulil amri. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. Jadi wal hajj dan ibadat haji, wal jihadu dan ibadat jihad, madiyani ma'a ulil amri adalah berterusan bersama-sama dengan arahan ulil amri, pemerintah, minal muslimin, ini pemerintah umat Islam lah, penguasa umat Islam. Barrihim wa fajirihim, sama ada pemimpin tu orang soleh ke atau orang fajir ke. Kalau dia pemimpin negara Islam, maka kalau dia perintahkan jihad, maka kita kena pergi jihad. Faham tak? Sama ada yang soleh dari kalangan mereka, yakni barrihim wa fajirihim, mahupun yang fajir penderhaka dari kalangan mereka, ila qiyamis saati, sehinggalah ke hari kiamat. La yubtiluhuma syai'un, tiada sesuatu pun yang boleh membatalkan kedua-duanya, yakni ibadat haji dan ibadat jihad tadi. Tidak ada siapa pun yang boleh membatalkan kedua-duanya, dan tiada sesuatu pun wala yanquduhuma, dan tiada siapa pun yang boleh mengurangkan kedua-duanya. Ini seperti mana kalau bila dah datang musim haji, maka pemerintah negara Islam tadi dia kena buat pengumuman lah, maka ibadat haji akan dilaksanakan beberapa bulan ni sekarang, dia persiapan. Macam kita kan, kita ada buat kursus, kita ada buat dekat TV untuk haji kan. Jadi kemudahan-kemudahan, kita ada lembaga tabung haji untuk uruskan. Mana penguasa dibagi kemudahan dan dia umumkan. Jadi itulah yang sepatutnya. Kalau bukan negara Islam, mana ada dia buat benda ni tu, semua kena pergi sendiri privately kan. Macam kita alhamdulillah penguasa kita, sebab apa, kita negara Islam, kita agama persekutuan agama Islam, maka pemimpin mengeluarkan arahan. Bila musim haji, maka siapa yang berkemampuan, ada harta, ada keupayaan, boleh pergi mengerjakan haji.
Begitu juga kalau tiba musim perang contohnya. Kalau penguasa, pemimpin kita mengeluarkan arahan supaya berjihad, menentang musuh, maka kita kenalah sama-sama ambil tanggungjawab lah. Begitulah. Jadi jihad ni kita tak boleh nak buat keputusan sendiri. Semua dengan arahan ulil amri. Faham tak? Pemimpin ke? Ulil amri tu pemimpin lah. Ketua lah. Uli tu artinya ahli. Al-amr urusan. Kemudian wa nu'minu bil kiramil katibina fa innallaha qad ja'alahum 'alaina hafizina. Wa nu'minu, dan kami beriman, bil kiramil katibina, dengan malaikat kiraman katibin. Malaikat kiram al-katibin. Yang mana malaikat yang mencatatkan segala amalan-amalan kebaikan dan dosa-dosa kita. Fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafizina, kerana sesungguhnya Allah telah menjadikan mereka sebagai penjaga yang memelihara ke atas kita. Jadi kita beriman walaupun kita tak nampak. Dengan mata zahir kita tak nampak mana malaikatnya di kiri kanan bahu kita ni, mana nampak, tak? Tapi kita beriman. Beriman tu maksudnya allazina yu'minuna bil ghaib, allazina yakhshallaha bil ghaib. Yakhsha. Takut. Takut. Khasyah. Dia takut pada Allah secara ghaib. Bukan nak kena tunggu nampak Allah baru nak takut. Nampak? Dia dah dengar guruh pun dia dah takut, dah seriau takut Allah turunkan azab ke, banjir ke, apa ke. Dia takut. Dia sentiasa ada harap ampunan pada Allah Ta'ala. Ini secara ghaib walaupun dia tak nampak Allah tu. Tahu? Itu. Jadi iman tu artinya kepercayaan, yakin pada perkara-perkara yang ghaib. Wa nu'minu, mana kita tasdik. Kan iman artinya apa? At-tasdiq. Kita membenarkan benda yang ghaib tadi. Jadi kita membenarkan perkara keimanan ni. Rukun iman apa? Kita beriman dengan apa? Allah, malaikat. Nampak? Ni malaikat, beriman dengan malaikat. Dan kita beriman dengan segala tugas-tugas malaikat yang telah Allah Ta'ala perintahkan ke atas mereka. Macam malaikat maut contohnya, ambil nyawa. Malaikat Jibril turunkan wahyu. Malaikat Israel cabut nyawa. Malaikat Israfil tiup sangkakala. Ini segala tugas-tugas malaikat tadi tu kita beriman sebagaimana yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diterangkan dalam Al-Quran sebagainya. Wa nu'minu bil kiramil katibina fa innallaha qad ja'alahum 'alaina hafizin, dan kami beriman dengan malaikat kiraman katibin kerana sesungguhnya Allah telah menjadikan mereka sebagai penjaga yang memelihara ke atas kita. Wa nu'minu bi malakil mautil muwakkali biqabzi arwahil alamin, dan kita beriman dengan adanya malaikat maut yang diwakilkan, yang ditugaskan untuk apa? Biqabzi, dengan tugas mencabut mengambil arwahil alamin, ruh-ruh sekalian makhluk-makhluk di seluruh alam ni. Nampak? Alam artinya segala sesuatu yang selain pada Allah. Nampak? Arwahil alamin, arwah, ruh-ruh, segala sesuatu yang selain pada Allah ni. Nampak? Termasuklah jin, manusia, apatah lagi haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang bernyawa lah, yang ada ruh. Sekalian alam. Kemudian masuk pada persoalan dan azab kubur. Wa bi'azabil qabri liman kana lahu ahla, dan kita beriman dengan adanya azab kubur bagi siapa yang berhak menerimanya. Ini orang-orang yang melakukan kesalahan, antaranya apa? Yang tak jaga kebersihan waktu istinja. Kan dia akan diazab di dalam kubur.
begitu juga orang yang tidak memelihara solat, maka mereka akan diazab dalam kubur, sehingga tulang-tulang mereka berceragah. Jadi kita beriman dengan apa perkara-perkara yang akan merupakan jadi azab siksa kubur itu, sebagaimana Nabi dah bagi tahu lah. Betul tak? Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu pergi ziarah kat kubur nanti. Dah masuklah kubur nanti baru kamu tahu. Tak? Jadi kita beriman. Allah dah bagi tahu ada dalam kubur tadi kehidupan. Dan dengan azab siksa kubur bagi sesiapa yang berhak menjadi ahlinya. Kalau para pendosa, yang apatah lagi kalau orang kafir, kubur tu akan menjadi lembah neraka untuk mereka. Tak? Bagi orang kafir, bagi orang beriman, kubur akan jadi taman syurga. Kan? Jadi untuk orang kafir yang akan menerima azab dalam kubur, kita beriman. Kita beriman dengan kenyataan tersebut, bahawa mereka adalah ahli-ahli neraka, ahli-ahli yang akan menerima siksa kubur sebab mereka kafir. Betul tak? Wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi ala ma ja'at bihi al-akhbari an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa an as-sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi kita beriman juga dengan persoalan mungkar nakir di dalam kuburnya. Di mana mungkar nakir ni akan bertanya soalan di dalam kubur nanti berkenaan apa? An rabbihi, tentang siapakah Tuhan kamu, man rabbuka. Kemudian berkenaan agamanya, madinuka. Kemudian wa nabiyhi, dan berkenaan nabinya, man nabiyuka. Jadi itu yang akan disoal oleh mungkar nakir di dalam kubur nanti. Kita beriman. Ala ma ja'at bihil akhbar, sebagaimana yang telah datang perkhabaran tentangnya. Ini perkhabaran daripada Rasulullah SAW. Itu hadis-hadis lah. Khabar tu artinya hadis. Akhbar jamak bagi khabar. Wa anis sahabati, dan daripada riwayat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi kita beriman dengan segala sabdaan hadis baginda dan riwayat yang datang menerusi para sahabat. Wal qabru rawdatun min riyadil jannati au hufratun min hufarin niran. Wal qabru, dan kubur adalah rawdatun, adalah boleh menjadi raudah. Raudah artinya taman, suatu taman. Wal qabru ni mubtada, raudatun tu khabar dia. Faham tak? Kubur adalah taman daripada taman-taman syurga. Atau hufratun, ini khabar kedua, khabar sani. Atau sebagai lubang, min hufarin niran, daripada lubang-lubang neraka. Nampak? Jadi kubur akan menjadi taman syurga untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Dan kubur akan menjadi lubang neraka untuk siapa? Untuk orang-orang yang kafir. Wa nu'minu bil bi'si wa jazaa'il a'mali yaumal qiyamati. Dan kita beriman dengan hari kebangkitan. Ini kebangkitan sesudah mati. Bi'as, ini hari kebangkitan. Wa jaza' artinya hari pembalasan. Wa jazaa'il a'mal, hari pembalasan amal, segala amal-amal perbuatan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini pada hari kiamat nanti akan dilakukan, Allah Ta'ala akan bangkitkan semua manusia-manusia dan jin tadi, ya, dan akan diperhitungkan segala amal-amalnya untuk menerima pembalasan masing-masing. Wal ard, dan pembentangan amalan. Wal hisabi, dan perhitungan amalan. Wa qira'atil kitabi, dan pembacaan kitab amalan. Ini setiap orang akan baca kitab amalan mereka masing-masing. Was sawabi wal iqabi,
dan pembalasan pahala sawab, wal iqab, pembalasan siksanya. Ini kita beriman dengan perkara-perkara ni, kita tak nampak lagi tapi Allah dah bagi tahu dalam Quran, Nabi dah bagi tahu dalam keterangan hadis-hadis, kita beriman lah. Was-sirati, dan titian sirat, wal mizani, dan mizan, neraca timbangan amalan, wal jannatu wan naru, wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyani abadan wala tabidani. Wal jannatu wan naru, ini jannah syurga dan an-nar neraka, kedua-duanya adalah makhluqatani, dua-duanya adalah makhluk yang diciptakan. La tafniyani, yang tidak akan binasa. Nampak? Abadan, selama-lamanya. Wala tabidani, dan tidak akan kehabisan. Yang ni syurga dan neraka ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Yang ni ada permulaan sebab dia makhluk. Mana ada permulaan daripada tiada kepada ada. Tetapi dia adalah suatu keadaan yang mana dia ada permulaan tapi tiada kesudahan. Faham tak? Iaitu syurga dan neraka. Khalidina fiha abada. Kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Wa inna Allah Ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla al-khalqi wa khalaqa lahuma ahlan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqal jannata wan nara, telah menciptakan syurga dan neraka qabla al-khalqi, sebelum adanya makhluk lagi. Wa khalaqa lahuma ahlan, dan telah menciptakan untuk syurga dan neraka itu ahli-ahli penghuninya. Jadi Allah Ta'ala dah ada dah dalam ilmu dia tu. Walaupun makhluk tu manusia, jin belum ada lagi, tapi Allah dialah yang menciptakan. Nampak? Jadi bila Allah Ta'ala nak ciptakan sesuatu tu mesti dengan ilmu dia, dengan iradat dia, dengan kudrat dia. Nampak? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan syurga dan neraka sebelum adanya makhluk lagi. Nampak? Lepas tu Allah Ta'ala menciptakan penghuni-penghuni yang akan menghuni syurga dan neraka tadi. Faman syaa'a minhum ilal jannati fadlan minhu wa man syaa'a minhum ilan nari adlan minhu. Maka barang siapa yang dia kehendaki daripada kalangan mereka itu untuk masuk ke dalam syurga, fadlan minhu, ianya adalah sebagai fadal, kekurniaan daripada sisinya. Wa man syaa'a minhum, dan barang siapa yang dikehendaki daripada kalangan mereka itu ilan nar, kepada masuk neraka, adlan minhu, ianya adalah sebagai tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah Taala bersifat adil. Siapa yang buat dosa, buat salah, maka dia mestilah masuk neraka. Kalau siapa yang buat amal taat, maka Allah Ta'ala dengan kelebihannya dia akan memberi ganjaran nikmat, syurga, pahala, masuk ke dalam keredaannya. Wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu wa sa'irun ila ma khuliqa lahu. Wa kullun, dan setiap orang, ya'malu lima qad furigha lahu, akan beramal mengikut apa ketetapan yang telah diselesaikan baginya. Wasairun ila ma khuliqa lahu, dan dia akan tetap kembali kepada apa yang telah diciptakan untuknya. Yakni setiap manusia ni Allah Ta'ala dah tuliskan ketetapan takdir untuk mereka tu. Dia akan beramal mengikut apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan semenjak azali di dalam ketetapan takdir. Ada? Macam kita nak beramal, kita nak mengaji, nak baca kitab, nak menuntut ilmu. Ni apa yang kita buat ni Allah Ta'ala dah tulis dah, siap dah. Faham tak? Setiap apa yang diamalkan oleh anak Adam ni, setiap orang akan beramal mengikut apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan untuk dia. Faham tak?
dan dia akan kembali kepada apa yang telah diciptakan untuknya. Ini kalau dia tu sebagai ahli yang akan menghuni syurga, maka Allah Ta'ala akan kembalikan dia kepada amal-amal perbuatan yang soleh. Allah akan bagi dia taufik untuk bertaubat, insaf, kembali buat ibadat. Kan? Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tetapkan seseorang tu sebagai para penghuni yang akan menghuni nerakanya, maka Allah Ta'ala akan cenderungkan diri dia untuk melakukan maksiat, kemungkaran, jauh daripada keimanan dan agama Islam. Dia akan cenderung ke arah tu lah. Faham tak? Sebab tu kita kena doa pada Allah supaya tetapkan dalam iman, matilah keadaan beriman walaupun kita ni ada dosa. Tapi biar kita duduk tetap sebagai orang yang beriman, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal 'ibadi. Dan kebaikan, wal khair wasyarru artinya apa? Kejahatan. Khair dan syar, kebaikan dan kejahatan. Allah Ta'ala menciptakan kebaikan dan Allah Ta'ala yang menciptakan kejahatan. Wal khairu wasyarru muqaddarani, kedua-duanya telah menjadi takdir, telah ditakdirkan 'alal 'ibad, atas sekalian hamba-hambanya. Yakni Allah Ta'ala telah menetapkan ketetapan takdir, kebaikan ke takdir buruk ke. Kadang-kadang kita ni ada kemalangan kita alami, jatuh motor ke, terantuk sana ke. Ada juga keburukan-keburukan, kadang-kadang melakukan dosa ke. Jadi semuanya adalah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas diri kita. Okay. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. Jadi ini masuk kepada perbahasan tentang kemampuan untuk melakukan amal-amal taat. Ini keupayaan tu kadang-kadang kita panggil apa? Taufik nak buat amal. Faham tak? Jadi kemampuan taat tu, kemampuan keupayaan nak buat taat, kudrat nak angkat tangan, nak bangun, nak pergi ambil wuduk, ni semua kemampuan tu kan. Kemampuan taat adalah beserta perbuatan. Wal istita'atu allati yajibu biha al-fi'lu min nahwi at-tawfiq allazi la yajuzu an yusafa al-makhluqu bihi fahiya ma'al fi'li. Dan kemampuan untuk melakukan ketaatan yang mewajibkan pelaksanaan perbuatan dengannya, seperti kemampuan memberikan taufik yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh disifatkan terhadap makhluk dengannya, maka kemampuan tersebut adalah beserta dengan perbuatan. Wa ammal istita'atu min jihati as-sihhati wal wus'i wat tamakkuni wa salamatil alati fahiya qabla al-fi'li. Dan adapun kemampuan melakukan ketaatan dari sudut kesihatan, kelapangan dan keupayaan dan kesejahteraan, alat-alat perkakas dan anggota adalah termasuk dalam jenis kemampuan sebelum perbuatan. Ini segala alat-alat yang ada untuk membantu kita melakukan taat itu adalah kemampuan sebelum perbuatan. Tapi kemampuan kita untuk melakukan taat tu, kemampuan tu dia datang bersama dengan perbuatan itu, beserta dengan perbuatan itu. Tapi segala kemudahan-kemudahan, kemampuan untuk melakukan taat tadi tu, ianya adalah jenis kemampuan sebelum perbuatan. Tengok perbezaan di situ. Wa biha yata'allaqul khitabu wa hiya kama qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dan khitab, yakni firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah bertakluk dengannya. Dan ianya sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, yakni Allah Ta'ala tidak
membebani taklif ke atas seseorang, satu nafs itu, melainkan sesuai illa wus'aha, melainkan kesanggupan dia mampu untuk menghadapinya. Ya, Allah Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Wa af'alul ibadi khalqullahi wa kasbun minal ibad. Jadi af'al perbuatan hamba tadi, segala perbuatan hamba tadi, khalqullah adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Segala perbuatan hamba tadi adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ini perbuatan hamba dalam melakukan ketaatan, qiyam, rukuk, sujud, dan qiraat apa sebagainya, baca tilawat, takbir, tasbih, tahmid dan sebagainya, semuanya perbuatan hamba tadi, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi perbuatan-perbuatan yang bersifat ketaatan, ya, kita kena lihat itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang maksiat, dosa, pada hakikatnya memang Allah Ta'ala buat, tapi kita sebagai adab kita kena kata siapa buat? Nafs kita yang buat. Saya yang melakukan dosanya. Wa kasbun minal ibad, dan kasab, yakni usaha adalah daripada pihak hamba. Nampak tak? Jadi itu adalah antara beberapa akidah yang perlu kita pegang, ya, sebagai pegangan akidah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkaitan dengan kesanggupan. Macam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni di antara golongan Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah tu maksudnya dia yakin dengan keupayaan diri sendiri tu, dan maknanya Allah Ta'ala tidak terlibat dalam sebarang perlakuan amal perbuatan dia. Mereka yang ada kudrat, sebab tu mereka dinamakan Qadariyah. Jabariyah pula, mereka tu menyerah segala-galanya kepada Allah Subhanahu Taala, sehingga menafikan kasab, ikhtiar bagi pihak hamba. Nampak tak? Macam kita sebagai hamba, kita serah pada Allah Subhanahu Taala, tetapi dalam masa yang sama kita berusaha, ikhtiar. Jabariyah dia serah bulat-bulat pada Allah. Kalau Allah nak bagi saya sembuh, sembuhlah, tak payah cari ubat. Allah nak bagi sembuh, sembuhlah. Dia serah pada Allah bulat-bulat yang tu. Allah nak bagi saya sakit, ini kehendak Allah. Dia tak nak ikhtiar nak cari ubat, nak sembuhkan penyakit. Dia kata ni dah kehendak Allah. Macam tu je, kan? Mana dia tak ada sebagai hamba, Allah bagi kita peluang. Setiap penyakit Allah turunkan ada ubat dia, kan? Dan Allah perintahkan kita cari ubat bila kita sakit. Allah akan menyembuhkan kita bila kita berubat. Jadi orang-orang yang Jabariyah tadi, mereka menafikan kasab bagi pihak hamba tadi. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita duduk di antara golongan Qadariyah dan Jabariyah tadi. Faham tak? InsyaAllah nanti kita akan sambung pada walam yukallifuhumullahu ta'ala illa ma yutiqun, ya, pada akidah yang ke-174 insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kefahaman, ya, kekuatan akidah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita teguh di atas landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.